Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu walaupun secara dalam talian untuk 15 Ramadan. Apa khabar Ramadan kita yang telah 15 malam berlalu? Kita lalui hari yang ke-15. Kadang-kadang bila kita bermuhasabah, rasa malu diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala yang beria-ia meminta wa balighna Ramadan daripada bulan Rejab tempoh hari bersambung kepada Sya'ban, dan Allah telah pun pilih kita 15 malam berada dalam Ramadan dan sedang melalui puasa hari yang ke-15. Bagaimana dengan siyam kita di siang hari? Adakah hanya menahan lapar dan dahaga? Dan bagaimana dengan berpuasanya mata, telinga, lisan, tangan dan kaki kita? Kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga, di sana kelak kita takkan dapat apa-apa, khususnya mengharapkan melalui pintu gerbang bernama Ar-Rayyan untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah, wa na'udzubillah min zalik. Semoga kita lah yang dipilih oleh Allah apabila siyam kita dilaksanakan bersungguh-sungguh insya-Allah. Kemudian malam harinya kita berqiyam, kita sedang menanti malam-malam calon Al-Qadr insya-Allah. Di dalamnya terpilih seorang hamba bernama kita, kerana setiap malam kita akan bertarawih, setiap malam tidak ada tahajud bagi kita, setiap malam kita bersolat taubat kepada Allah, dan paling kurang lisan kita tidak henti beristighfar, khususnya pada waktu yang paling barakah, waktu kita bersahur insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, penganjur kita pada hari ini itulah dia IIUM Academy. Okay, mudah-mudahan insya-Allah katanya telah tazkirah Ramadan siri yang ketiga. Mudah-mudahan tajuk yang saya tersenyum simpul ketika membacanya itulah dia menguruskan nafsu, menggemukkan iman. Ini rasanya yang follow kuliah ustazah secara dalam talian ni bagi tajuk ni, sebab ustazah selalu gagal untuk menguruskan badan. Okey, disebabkan gagal menguruskan badan saban tahun, kita nak pujuk diri kita, tak apalah gagal di dunia, mudah-mudahan Allah tetap bagi sihat, jaga pemakanan kita. Bagaimana sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk kita kekal mampu beribadah kepada Allah. Walaupun nada bergurau, tapi maksudnya dah gagal menguruskan jasad tu, kita minta sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk mudah-mudahan kita ini mampu menguruskan nafsu, tetapi menggemukkan iman. Okay? Jadi jangan sedih-sedihlah mana yang gemuk-gemuk tu. Walaupun perkataan ini sangat sensitif, jawapan dia adalah kita serupa. Kan? InsyaAllah Allah bagi kita sihat walafiat, mudah-mudahan dalam taat beribadah kepada Allah. Jadi terima kasih menyebut ustazah, seluruh warganya ahli akademik yang bijaksana. Saya tidak layak rasanya untuk berkuliah di hadapan kalian, maka insya-Allah tegur saya di mana-mana, mudah-mudahan pimpin saya ke jalan-jalan yang Allah redha insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, mudah-mudahan sempat ada 10 perkara auto apabila kita fokus kepada mengkuruskan nafsu, auto kita akan dapat menggemukkan iman sesuai dengan Ramadan. Pertama, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, adalah menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa, kita dapat menguruskan nafsu. Kenapa? Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang hampir semua pencinta-pencinta ilmu dah hafal.
walaupun baru 15 hari Ramadan, sebab di Masjid Surau para asatizah kita berbicara tentangnya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada para malaikat, mengaku beriman kepada para rasul, kitab, hari kiamat, mengaku beriman kepada qada dan qadar, dan beramal kepada rukun Islam yang 5, tidak ada pilihan. Kita Islam, kita sehat, kita berakal, kita dah baligh pun, kita mesti menunaikan ibadah puasa. Ini beza orang beriman dengan tidak beriman. Jadi jangan samakan orang beriman dengan yang tidak beriman. Walaupun dalam IC betul dia tulis Islam, tapi di sana masih ada orang Islam yang tidak mahu berpuasa. Dan jangan samakan dengan orang-orang fasik, munafik, berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan dahaga, tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam ibadah puasa itu. Kerana kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata perkataan yang kotor. Jangan pula bertingkah laku jahil seperti mengejek-ngejek, bertengkar sambil menjerit-jerit. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang sedang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Cukup. Jadi tak payah banyak alasan. Orang yang ingin menguruskan nafsu sentiasa sedar diri bahawa dia sedang menahan akan serakah nafsu syahwatnya sendiri. Baik, selalu Ustazah sebut di mana-mana, saudari moderator kita, semua yang menonton secara dalam talian hari ini, Ustazah sebut di mana-mana, bila mana kita rasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal menghumban si penderhaka kepada neraka Allah, dan sedangkan doa kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kita minta dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Cukuplah ingatkan diri kita tentang syurga. So apa sahaja ujian, kenapa engkau boleh bersabar, kenapa engkau boleh bertahan, kenapa engkau boleh memaafkan, orang dah buat segini banyak kesalahan, kebiadaban kepada engkau. Jawapannya, ingatkan dirimu tentang syurga. Noktah. Sebab di dalam syurga la tasma'u fiha laghiyah, tak terdengar perkara-perkara yang lagha. Jadi nafsu yang jahat, dia tak fikir dah nanti dalam syurga tak terdengar perkara-perkara yang lagha. Maka pendaftaran masuk ke syurga itu bermula di dunia. Di dunia kalau mulut suka bercakap yang lagha, di dunia suka membalas-balas kejahatan lidah orang lain, di dunia suka bercakap yang kotor dan keji, jangan mimpi amal soleh kita ini bawa kita ke syurga Allah. Sebab ya sembahyang, tapi di mana janjinya Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sembahyang Ustazah, tapi kenapa tak mampu cegah diri saya daripada perbuatan keji dan mungkar? Jangan salahkan Allah yang berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Dia itu, Allah itu bila berjanji tak pernah memungkiri. Tapi kita manusia sering mungkir janji. Jadi janjinya kita datang Ramadan, dipilih untuk berramadan, tapi kita masih berramadan seperti yang dulu-dulu. Di mana ilmu kita yang kita ketahui bila Ustazah sebut saja perkataan Ramadan, tak perlu kata Atikah, semua yang menonton hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah pasti tahu di dalamnya ada puasa, siam di siang hari, ada qiyam di malam hari, tahu kena banyakkan diam, tahu jangan ada hari tanpa Al-Quran, semua dah tahu. Tapi bila mana kita tidak mahu ke arah itu, Allah pun tidak akan bantu untuk kita menguruskan nafsu yang melulu. Maka rugilah kita apabila kita tidak berpandu kepada wahyu, apa yang wahyu suruh buat. Untuk Ramadan ini menjadi satu kayu ukur, kita mampu tak untuk upgrade keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat yang Ustazah bacakan pertama tadi, la'allakum tattaqun, convocationnya adalah takwa. Bila mana berakhir Ramadan, satu kemenangan yang kita nak kejar sebenarnya adalah anugerah takwa di sisi Allah. Kita boleh baca, kita boleh tahu.
Takwa ke hati kita apabila kita tahu itu dosa, tapi kita masih lagi merasa lazat untuk mengulanginya, untuk membuat perkara-perkara yang sedang menderhakai Allah. Bukankah kalau kita tahu itu dosa, walau bagaimanapun nikmat dan lazatnya, kita tinggalkan ia kerana kita tahu Allah murka bila mana kita melakukannya. Itu hasil takwa. Pertama, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, perbanyakkan doa. Okay, pertama tadi kita bicara menjalankan ibadah puasa, bantu menguruskan nafsu dan menggemukkan iman. Yang kedua, untuk menguruskan nafsu dan menggemukkan iman, tolong memperbanyakkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antara doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Apa kata Nabi SAW mengajarkan kita? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak, amal dan hawa nafsu yang buruk. Minta dengan Allah. Kalau kita tak minta dengan Allah, hatta kita nak beribadah, kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, apa yang aku dah buat 15 malam sebelum ini, ya Allah. Ya, aku tak larat tahun ni, ya Allah. Sakit sangat kaki ni nak pergi sembahyang tarawih dekat Masjid Surau. Jangan sampai aku terlena lagi malam ni aku tak buat tarawih, ya Allah. Paling kurang buat di dalam rumahku sendiri. Ni tapi siapa-siapa yang menonton, walaupun secara dalam talian, kalau dah 15 malam bermujahadah ke Masjid Surau, menjadi imam ataupun makmum dalam jamaah yang ramai, Masya Allah, jangan sampai bila dengar kuliah Ustazah malam ni, dia tak pergi pula dah. Kan Ustazah kata buat kat rumah pun tak apa. Yang mendengar ni orang-orang lelaki qawwam, kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pimpinlah seluruh ahli keluarga kita insya-Allah ke soft solat. Mudah-mudahan balik kita kerana perginya beroleh barakah, baliknya membawa keberkatan daripada rumah-rumah Allah itu masuk ke dalam rumah kita insya-Allah. Jadi minta tolong dengan Allah. Kalau kita nampak perbuatan orang yang buruk, kita benci. Kita tahu di lisan kita, kita kecam, hina, caci, maki mereka. Tak tahu ke benda ni dosa. Kenapa dipapar-paparkan? Kerana apa seronok sangat buat benda-benda dosa ni? Syok je mulut kita bila bercakap pasal orang. Sedangkan kita tak sedar, terkadang kita sedang bercakap tentang diri kita sendiri. Mulut kita tak menghormati Ramadan. Sedangkan Ramadan sepatutnya lisan kita juga berpuasa. Jadi tolong dengan sangat untuk menguruskan nafsu, menggemukkan iman. Jangan bercakap selagi mana cakap itu bukan cakap yang baik-baik. Sebab tu Ustazah sendiri, Atikah dan sahabat-sahabat yang menonton sekarang ini, Ustazah paling bersyukur. Walaupun tak ada cita-cita nak jadi penceramah, Ustazah, pendakwah, tak ada langsung cita-cita. Tapi bila Allah paksa, Allah Al-Qahhar memaksa Ustazah berada dalam situasi ini, wallahi antara yang selalu Ustazah sembang, cakap dengan suami adalah syukur bang, syukur. Syukur apa? Ingat bawa balik sampul tebal balik daripada masjid tu kan? Rupa-rupanya syukur sebab Allah paksa saya bercakap hal yang baik-baik. Bayangkan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau tidak dipaksa berada dalam situasi baik, mungkin kita sedang berbuat jahat. Kalau lisan tidak dipaksa untuk bercakap yang baik, mungkin sahabat-sahabat dirahmati Allah, lidah itu akan terdorong cenderung melakukan perkara yang jahat. Jadi arahkan bagaimana nak dapat lisan yang baik, insya-Allah bermula dengan hati yang baik. Hati hanya fokus mencari redanya Allah. Buka mulut hanya nak bercakap perkara-perkara yang Allah redha. Ya Allah, mujahadah ini sangat tinggi. Sebab kita berperang bukan saja dengan lisan sekarang, tapi dengan jari. Jari kita scroll up and down handphone yang ada kat tangan. Namanya pun telefon tangan. Handphone kan sahabat-sahabat rahmat Allah, asal buka je, ada je mata kita pandang, mulut kita nak jadi hakim. Perkenalah artis ni tak habis-habis lagi, kita bercakap juga. Perkenalah politik Malaysia ni, kita bercakap juga. Apa kenalah, itu belum bidang kita lagi. Semuanya kita nak sambung, nak sembang perkara-perkara yang tak sepatutnya kita komen pun. Sebab kalau kita komen tak mengubah apa-apa pun sebenarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, moga Allah jaga lisan kita. InsyaAllah ini cara kedua untuk menguruskan nafsu dan menggemukkan iman. Ketiga, perbanyakkan istighfar. Subhanallah, dengan adanya nafsu syahwat, syaitan semakin menggoda manusia
untuk melampiaskan nafsu terhadap hal-hal yang dilarang Allah. Confirm. Sebab itu bila ada nafsu jahat, muslimin muslimat, kenapa ada orang muda yang bertanya, bila mana dia rasa nak berzina, dia rasa macam seronok kepada mana-mana wanita. Ini perasaan normal antara lelaki dan perempuan. Tetapi bila mana dia tidak mampu lagi untuk bernikah, menghalalkan sesuatu hubungan, Nabi SAW suruh berpuasa. Jadi dalam puasa ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, nafsu syahwat itu akan terkekang dengan sendirinya dengan izin Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bila mana kita sentiasa beristighfar kepada Allah, kita minta dijauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan, inilah yang akan berlaku. Iman kita semakin gemuk. Iman ni yazid wa yanqus. Sekejap dia naik, sekejap dia turun. Kan ibarat nafsu ini katanya Imam Ghazali seperti kuda liar yang diberi makan. Macam mana maksud tu? Kalau kuda liar diberi makan, kencang larinya. Silap hari bulan, tuannya pun ditinggalkan. Tapi kalau tidak diberi makan, lemah dia. Begitulah nafsu kita. Kita tahu kesukaan nafsu banyak makan. Sekarang Ramadan patutnya kurang makan, bukan lebih makan. Tetapi kalau berlaku lebih makan, lebih makanan, pembaziran yang berlaku, itu bukan sebenarnya puasa yang diterima Allah. Kemudian apabila kita sebut kurang makan, berlaku dalam Ramadan, juga bagaimana cara untuk kita mendidik nafsu tadi adalah kurangkan cakap. Kurang cakap. Jadi kalau mak-mak kata, Ustazah, kalau anak-anak cuti sekolah dekat rumah ni tak sempat nak sembang dengan kawan pun. Seorang duk buat kerja tu, kita dah menjerit bab ni. Seorang buat kerja ni, kita dah tegur bab ni. Kan, jadi tak sempat nak sembang dengan kawan. Alhamdulillah. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita disibukkan dalam mendidik anak, bercakap-cakap dengan anak, bersembang-sembang dalam urusan keluarga kita sendiri. Percayalah ibu yang berakhlak, dia tidak akan bercakap yang kotor-kotor di hadapan anaknya. Kan kadang-kadang umur-umur macam Ustazah ni, Atika, dalam WhatsApp group kan, kau janganlah merepek-repek dalam ni, anak aku baca telefon ni. Nanti kita duk kona, kau ingat lagi tak dulu masa sekolah? Kelakar sungguh. Janganlah, anak aku tengah tingkatan 3 juga ni. Satgi dia tiru perangai mak dia yang tak betul. Kan kau tak cakap awal anak kau tengok telefon. Jadi maknanya bila dah jumpa kawan tu dia lain. Tapi depan anak-anak auto baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi apabila kita sebut ni, iblis pun menjauh daripada kita sebab bila datangnya waktu hampir berbuka puasa, kita bukan orang alim yang hafal pelbagai doa, tolong kurangkan cakap yang jahat itu, bertukar menjadi istighfar. Dan Ustazah suka kempen di mana-mana rumah tangga Islam, tolong biasakan 5 minit paling kurang sebelum berbuka puasa, dah siap juadah di atas meja, tinggal menunggu azan. Sambil menunggu tu walaupun layu, kepala anak kita yang darjah 1 tu duduk atas meja, kita cakap kat dia, bangun sayang, kenapa ibu dah azan ke? Belum, tapi ini waktu kita berdoa. Malaikat ni hantar doa yang baik-baik kepada Allah, waktu mustajab doa. Kita kan baru kematian nenek, atuk baru meninggal dunia, jom kita baca Fatihah sekali, atuk nenek tengah tunggu doa daripada kita. Ni Kak Long kan nak SPM tahun ni, kita doakan Kak Long setiap hari nak berbuka puasa, mudah-mudahan Kak Long boleh jawab SPM dengan mudah nanti hujung tahun ni. Macam tu kita cerita pada keluarga kita. Begitu juga nanti bila dah bersahur, sunatnya adalah mengawalkan buka puasa, melewatkan bersahur. Jadi Masya Allah, ketika ibu-ibu bersiap-siap untuk bersahur, sudah panjang istighfarnya. Perbanyakkan istighfar, maka bahasa mudah Ustazah Zai sebut, terpelantinglah iblis syaitan nak buat kejahatan kepada kita. Lebih-lebih lagi Ramadan. Memang hadis Nabi SAW mengatakan bahawa Ramadan iblis dibelenggu. Saat inilah kita berperang sebenarnya dengan nafsu sendiri. Kita suka yang bagaimana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa Ramadan kita masih lagi suka bermaksiat kepada Allah? Kerana sebenarnya selama 11 bulan kita telah merajakan nafsu di dalam diri kita. Apa yang dia nak kita ikut. Dia suka banyak makan, kita makan. Dia suka kita banyak cakap, kita cakap. Tak tapis rasa nak cakap apa, cakap je. Dia suka banyak tidur pun sama. Sebab tu tadi bersama ibu-ibu Ustazah cakap, jangan bagi tahu Ustazah yang Ramadan ni kita orang perempuan mengantuk. Apatah lagi sahabat-sahabat ibu-ibu suri rumah
yang pergi bekerja, hati-hati bawa kereta pergi dan balik. Sebab mudah saja nak terlelap seketika. Sambil bawa kereta laju, terlelapnya satu saat pun boleh bawa mudarat sepanjang hayat. Jadi hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya Ramadan Ustazah memang tak berani bawa kereta. Saya lebih selesa naik LRT. Pun hati-hati juga. Takut ketiduran, dah terlajak ke mana, dah tak pergi kerja kita hari tu. Ini isu-isu yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab banyak orang memang keletihan, mengantuk. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Baik, yang keempat, solat malam. Kuruskan nafsu, gemukkan iman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku biasa tidur dan solat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman, kerana sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Dia punyalah berramadan, iktikaf di masjid tak balik sebulan. Rupa-rupanya lupa nak beli beras kepada isteri dan anak-anak yang menunggu di rumah. Tak berbuka puasa mereka, kelaparan menunggu ayah yang sedang beribadah. Nabi bercakap bukan dengan nafsu. Bila Ustazah fikir-fikir balik, kenapa Nabi pesan macam ni? Duk sibuk beribadah, rupa-rupanya ditinggalkan. Saya minta maaf, terkadang kisah benar dalam masyarakat ni kan, ada orang yang minta pandangan. Ustazah setuju tak kaum-kaum, kelompok-kelompok yang terlibat dengan tabligh? Kenapa tak setuju? Apa yang mereka buat tu kita tak mampu buat. Pergi ke rumah-rumah kan untuk menyampaikan dakwah, jomlah kita ke masjid surau. Kita tak berani buat macam tu. Tapi mereka berani buat. Jadi selagi mana mereka tidak mengajarkan ajaran sesat, kita tak mampu buat, kita dengar apa yang mereka sampaikan kepada kita. Sebab itu bukan satu silap yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang silap, mereka meninggalkan keluarga berbulan-bulan tanpa ada peninggalan apa yang isteri dan anak-anaknya nak makan. Kononnya tawakal kepada Allah, 3 bulan tak makan bukan boleh buat kita mati. Jiran-jiran akan pandang kita, akan beri makanan kepada kita. Sahabat-sahabat, ini aduan benar daripada seorang hamba Allah yang suaminya sibuk dengan kerja dakwah kononnya, tetapi tak beri makan kepada isteri dan anak-anaknya. Isteri boleh nak cari makan untuk diri sendiri, tapi dengan perut yang syarat mengandung, anak kecil lagi, macam mana dia nak keluar bekerja? Kenderaan tidak diberi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebut apa sahaja yang baik, kerja dakwah mereka tu kita tiru. Sangat mulia di sisi Allah. Tetapi andai ada yang tidak baik, kita datangi mereka sebagai sahabat, tegur. Kan, mulia sungguh kerja engkau ni. Tapi ingat sebelum pergi. Hatta sahabat-sahabat kita yang sedang menunggu rayuan haji ni, ingat mana yang Allah kata orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Bukan sahaja belanja untuk dia berjalan ke sana. Sebab bila dapat sahaja surat rayuan yang kita buat, anda dapat panggilan haji pada tahun ini. Contoh. Sahabat-sahabat, dia akan suruh kita penuhkan duit dalam tabung haji. Minimum 15,000 untuk tahun ini. Contoh. Jadi duit dalam tabung haji tu baru ada 5,000. Kita sampai nak berhutang piutang pula 10,000 lagi. Isteri dan anak-anak tak diberi bekalan yang mencukupi untuk 40 hari kita tinggalkan. Buatlah keputusan yang bijak. Sebenarnya anda ini kategori layak ataupun tidak. Semata-mata ni dapat dari Ustazah. Walaupun saya terpaksa berhutang, anak isteri dibiarkan tanpa makanan. Adakah kita golongan yang mampu? Jadi bukan suka-suka dapat surat terus saja pergi buat hutang sana sini, berhati-hati. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, katanya Nabi lagi, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah. Nabi suruh kita berpuasa, tapi disuruhnya berbuka. Salatlah pada waktu malam dan tidurlah pada sebahagian waktu malam. Jadi bukan apa yang disunnahkan oleh Nabi berjaga sepanjang malam. Saya malam-malam yang 11 bulan memang tak pernah bangun qiyam Ustazah. Tapi Ramadan sepanjang malam saya takkan tidur. Ini hati-hati. Sebab takut dengan tak tidurnya kita sepanjang malam untuk kita pulun ibadah malam. Akhirnya subuh besok kita ketiduran. Sembahyang subuh tak buat. Tapi malam tadi bengkak-bengkak kaki sembahyang. Ini ada yang beramal dengannya. Nabi tak ajar kita macam tu. Berpuasa tetapi disuruh berbuka. Kalau kita beribadah malam, sebahagiannya memang Allah ciptakan malam. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
malam itu sebagai pakaian. Tak faham pakaian macam mana ni? Seharian daripada pagi tadi kita keluar bekerja, berpeluh-peluh. Malam nanti nak keluar, nak sarung balik baju yang kita pakai seharian tadi, kita cium dah bau asyam. Tak jadilah nak pakai kan sahabat. Tapi besok pagi kita pergi kerja pakai baju yang baru. Wah, walaupun bukan baju baru ni, tapi sebab wangi sabun tu kita rasa fresh. Maknanya disuruh tidur untuk kita sehatkan tubuh kita. Sebahagiannya adalah memang untuk kita beribadah, sebahagiannya lagi adalah untuk kita berehat. Allah ciptakan malam itu untuk kita istirahat seketika. Baik, yang kelima sahabat-sahabat, menjaga pandangan. Masya Allah, untuk mengendalikan hawa nafsu, pastikan nafsu kita kurus, gemuk iman kita ini supaya kita menjaga pandangan. Ustazah duk faham bila menjaga pandangan ni belajar hadis dulu-dulu, ni orang lelaki nak ngurat orang perempuan lah. Mana boleh duk main piwit-piwit je dengan orang. Kan sahabat-sahabat rahmati Allah, rupanya tidak. Akhir zaman baru Ustazah faham. Ya Allah, aku kena tengok siapa rakan Facebook aku. Ya Allah, kalau hari-hari yang orang share, suami bagi bunga, suami hantar limuzin, suami hadiahkan banglo sebiji. Orang-orang macam ni berbangga-bangga menceritakan tentang hal-hal rumah tangga, lalu aku cemburu ya Allah sebab suami aku tak buat begitu. Akhirnya isteri yang tak pernah menafikan suami punya kebaikan dah berani tengking suami. Cuba abang tengok rakan Facebook saya ni, tiap-tiap minggu pergi holiday. Kan? Rupanya antara disuruh jaga pandangan ni apa yang kita tengok di media sosial hari ni. Bukan semua boleh serap masuk dalam kepala kita ni. Bukan semua boleh hadam dalam hati kita ni. Tapi fikir, Tuhan, dia share ni sebab dia nak tunjuk dekat negara kita ni rupanya cantik. Bukan kena pergi luar negeri saja. Nasib baik dia bagi tahu. Kebetulan hujung minggu ni nak bawa keluarga bercuti. Nak try lah tempat tu. Rupanya dia cerita ni kos dia tak mahal mana pun. Ni tujuan dia share tu adalah untuk kebaikan dan manfaat bersama. Kita kalau memandang dengan mata lalat, memanglah kita kata sikit share kalau nak bercuti. Macam dia seorang je pergi bercuti. Rupanya kita memandang dengan mata lalat. Bila kita memandang dengan mata lebah, abang nasib baik dia share dalam Facebook dia. Kita beria nak holiday pergi sampai Switzerland tu buat apa? Rupanya dekat Kundasang pun ada. Contoh macam itulah. Kan daripada habis 10,000, RM1,000 pun kita boleh sampai ke Sabah tu. Macam itulah ibarat. Subhanallah sahabat-sahabat, jaga pandangan. Jangan setiap kali apa yang kita pandang, nafsu kita bergejolak, mulut kita akan bercakap. Cakap pula cakap yang penuh dengan sangka-sangka, penuh dengan kejahatan yang akhirnya mengundang dosa. Datang hasad, datang dengki, datang dendam. Ini semua adalah perkara-perkara yang dimurkai Allah. Bahkan nafsu tu semakin gemuk, iman tu pula yang makin kurus. Tak sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Sebab tu kata Nabi SAW, ayat Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-30 dalam bab menjaga pandangan. Apa kata Allah? Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Minta maaf sebut, dalam bab menjaga kemaluan, banyak bila kita faham terjemahan, kita kata, oh tak boleh berzina. Oh tak boleh antara lelaki dan perempuan keluar berdua-duaan. Semua orang tahu dah bab itu. Tetapi akhir zaman terkadang sahabat-sahabat muslimin muslimat, berapa ramai wanita yang sudah hilang malunya. Sebenarnya mereka sudah hilang malu ini, mereka tak kisah apa yang berlaku kepada isteri mereka, apa yang berlaku kepada anak perempuan mereka. Tolong lelaki-lelaki yang mendengar pada saat ini merasa cemburu dengan isteri yang bila dia berselfie sana sini, di-like oleh majoriti lelaki. 100 orang tu yang like, 90 orang adalah lelaki. Kita boleh biarkan macam tu saja. Kenapa rakan Facebook awak ni bila tengok awak selfie lelaki je yang like ni? Mana kawan-kawan perempuan? Alah, kawan-kawan perempuan saya memang macam tu bang. Dia dengki. Bila saya cantik sikit dia dengki. Pulak dah kan? Sebenarnya suami tegur tu, kenapa pula orang lelaki yang like? Kita berkawan dengan siapa sebenarnya? Pergi pejabat, kenapa kita boleh berlawa-lawaan, bercantik-cantikan?
Tapi bila berada di depan suami, kita tak secantik itu pun. Tapi cakap dekat ustazah, yang penting kita jaga niat. Niat saya cantik untuk suami saya. Nampak sangat bohong sebab dekat rumah dia tak secantik itu. Bila keluar rumah baru dia cantik. Jadi sebenarnya cantik untuk siapa? Bila ustazah tegur, dia jawab macam tu. Saya jaga niat ustazah, niat saya bercantik-cantikkan untuk suami. Baik suami dia tak dengar. Kalau suami dia dengar, suami dia kata bukan pakai baju kelawar koyak je ke kat rumah tiap-tiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kita boleh bohong orang, boleh bohong ustazah, boleh bohong siapa. Kita tak boleh bohong diri kita. Masa tengok cermin, alamak cabutlah tudung ni, tak matching lah dengan baju hijau. Ada ke pakai tudung pink pula baju hijau? Kan tukar balik, setengah jam tak selesai tu nak matchingkan baju hijau dengan tudung hijau kan. Jadi rupa-rupanya ustazah belajar, Atika dan sahabat-sahabat yang menonton, kita kurangkan pilihan tu, maka makin singkatlah kita berada di hadapan almari memilih mana yang matching tudung dengan almari. Kurangkan. Kan lagi banyak, almari ni macam tak ada yang matching lah, pindah almari sebelah lah. Itu sebab ustazah sedang mendidik diri, biarlah baju bertambah, jangan almari bertambah. Habis tu muntahlah almari saya tu nanti ustazah, tak muntah. Kalau kita bijak, dah Allah bagi rezeki, hadiah baju, suami hadiahkan baju, beli lagi baju. Kita pun kadang-kadang ada nafsu nak beli baju juga. Tapi yang dah lama-lama, yang kita dah pakai, yang masih sangat elok, hadiahkan kepada orang yang memang tunggu kita nak hadiahkan kepada dia. Jadi maksudnya pilihan tak banyak mana. Jadi kita tidak menjaga sangat urusan nafsu kita ni. Sebenarnya pakai apa je asalkan menutup aurat. Allah kata patuh syariat, kita ikut sahabat-sahabat. Itu sebenarnya adalah cara kita menguruskan nafsu dan menggemukkan iman. Yang penting kita keluar tutup aurat. Tapi kalau kita ikut nafsu, ni baju raya kita ni kan, kita ada sunnah Nabi SAW pakai baju raya ketika kita nak pergi solat Aidul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cantik berwarna-warni. Wanita-wanita haid pun kalau boleh ketika itu, solatnya bukan di dalam masjid, disuruh keluar untuk mendengar khutbah dengan pakaian yang baru. Subhanallah. Tak pula ada sunnah ataupun mana-mana hadis, raya kedua pun baju baru, raya ketiga pun sedondon, raya ke-8 pun sama. Allahu Akbar. Jadi akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, raya kita tu kerja untuk memperbanyakkan baju dan baju. Akhirnya tak terpakai. Jadi rupanya cukup ada satu. Ustazah rasa bersalah dulu-dulu masa arwah mak ayah Ustazah ada, mesti sembang dengan family adik-beradik. Tahun ni siapa beli baju raya untuk mak? Sebab apa kami kena tanya? Sebab kalau semua ke-5 beradik, 7 tinggal 5 belikan untuk mak bapak, pom-pom kena marah. Korang ni tak bincang ke? Abang kau dah beli dah, kau beli lagi. Ingat nak dapat pujian daripada mak ayah. Rupanya kena marah. Sebab dari kecil lagi sudah ditarbiah begitu. Kan? Jangan belanja ikut nafsu. Jadi sampai nak bayarkan zakat mereka pun berlumba-lumba. Tahun ni Ustazah sedih. Pertama kali kami tidak ada perebutan kuasa untuk siapa bayarkan zakat, untuk siapa belikan baju raya untuk mereka, Masya Allah. Jadi sementara kita ada ni, kawal sungguh-sungguh nafsu kita. Raya pertama, sunat. Kita memakai pakaian baru. Kalau tak beli pun tak apa. Baju yang paling mahal, yang paling baru kita ada dalam almari kita tu. Subhanallah. Tapi Ustazah macam mewajibkan dirilah untuk setiap tahun paling kurang hari raya tu memang ada baju baru. Biar tak mahal. Subhanallah. Baik, ini untuk menguruskan nafsu, menggemukkan iman dalam bab menjaga pandangan. Sebab jujur je pada diri, kalau kita nampak baju orang cantik, baju kita tak cantik, kita mulalah, kau tak apalah laki kau gaji mahal. Itu sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita marah pada diri sendiri. Kalaulah kita boleh communicate dengan diri kita sendiri, suara di dalam hati tu akan bersuara cakap apa sahabat-sahabat? Salah hang lah, siapa suruh tak kahwin dengan orang kaya dulu? Kan sahabat? Tapi masa tu sebab cinta, kalau dah cinta ni dia tak tanya dah. Abang nanti kalau kahwin nak bagi saya sebulan berapa? Dia kata abang mampu RM500. Tak apalah bang, RM500 pun. Kita ikatlah perut. Nanti Allah bagilah rezeki kita melimpah hasil sabar kita kemain. Itu bulan pertama. Bila dah 10 tahun, asyik 500 je dulu kini selamanya. Sahabat-sahabat, sebenarnya cukup dah.
tapi kerana nafsu. Kita memandang, bandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Ini sebenarnya yang mempengaruhi kecacatan dalam rumah tangga kita. Na'udzubillah. Baik, yang keenam. Ini menguruskan nafsu dengan cara apa? Memperbanyakkan Al-Quran. Sesuai juga dengan Ramadan. Hadza syahrul Quran. Bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Subhanallah, sahabat-sahabat, dalam suratul Ra'd ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Suratul Ra'd ayat yang ke-37. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap seksa Allah. Kesimpulan ayat ini ditujukan kepada kita, kalau kita ikut hawa nafsu, sekali-kali tidak akan ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap seksaan Allah. Masya Allah, patutlah kita diajar doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kau tak zalim kepada aku ya Allah, aku yang zalim pada diri aku sendiri. Dulu-dulu ya Allah, pakai baju yang ada-ada pun sebenarnya cukup dah. Tapi kenapa aku sibuk kan berhutang semata-mata nak pakai baju yang cantik. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup kita tak senang dikelilingi oleh hutang. Kebanyakan orang yang hidup susah walaupun dalam usia muda hari ini, di tahun 2023 terlampau banyak ratapan para isteri yang suaminya jatuh muflis. Hanya kerana apa? Sebab dia berbelanja terlupa, pakai duit plastik. Ni minta maaf sebut. Kan main klik aja. Main tekan saja. Main transfer sahaja, main online sahaja. Jadi antara tips Ustazah Zai dalam menguruskan nafsu ni, tak payah adalah benda-benda untuk shopping di hujung jari ni dekat handphone kita. Kecuali kita memang sungguh-sungguh dah gemuk iman. Nafsu kita dah betul-betul kurus. Lalulah S sebesar mana pun dekat handphone kita tu, kita buat de je. Faham ke tak S tu apa? Okay? Jadi maknanya dia lalu berulang kali pun kita buat tak tahu je. Sebab biarlah 70% discount, 90% discount. Sebab aku takkan beli. Kerana apa? Kita dah set dalam kepala kita tahun ni list apa yang kita nak beli. Kalau kita tidak ada disiplin, sahabat-sahabat, kesian. Teramat ramai nak pergi umrah dengan ustazah, kami semua dah masuk dalam, ingatkan okey. Padahal hari tu kami dah check dah semua sebelum buat visa dan sebagainya. Tiba-tiba telefon, ustazah, saya tak boleh teruskan perjalanan, kena sekat ni. Ada halangan oleh immigration. Saya kata, bukankah hari tu kita semua dah check? Ini baru punya lagi ustazah. Sempat lagi berhutang, baru habis kursus ni. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berlaku dan kami sangat sedih sebab belanja dah dibuat. Tapi dia tak boleh nak terbang. Hanya kepada perkara-perkara jatuh muflis di usia muda. Bila tanya, tak mampu kawal hawa nafsu. Ini sangat bahaya. Jadi kuruskan nafsu, gemukkan iman. InsyaAllah. Yang ketujuh, berkumpul dengan orang saleh. Berkumpul dengan orang saleh. Subhanallah. Nabi SAW pesan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Mampu kan Atikah? Kalau sekadar nikah. Tapi kalau nak buat wedding of the year, memang tak mampulah sahabat-sahabat. Bunganya saja bernilai ribu-ribuan. Belum cateringnya lagi. Belum sewa bajunya lagi. Masya Allah. Jadi kalau nikah saja insya Allah mampu. Mak buat kenduri malam Jumaat kat surau lah. Lepas tu dia boleh komplain. Alamak, bakal isteri tak setuju. Kalau dah bakal bini kau tak setuju, kau kena bagilah duit kat mak. Ni mak-mak zaman sekarang. Jadi maknanya sahabat-sahabat rahmati Allah, dia nak bagi boleh juga sanggup berhutang. Sebab tu P. Ramlee dah baca awal dah.
Anak dah 3, hutang belum bayar lagi. Hutang masa dia kahwin dulu. Piramli dah baca awal dah. Okay? Jadi, kerana menikah kata Nabi SAW lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa dapat menekan syahwatnya. Jadi penghalang kepada syahwat yang sentiasa meliar. Berpuasa. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, antara kalau kita cerita tentang nafsu, syahwat, sudah pasti nasihat Nabi SAW yakni bernikah ini yang terbaik. Tetapi tanpa takwa, setelah bernikah, berkali-kali lagi bermaksiat kepada Allah pun ada. Jadi bukan silap hadis ini, kan? Tetapi diri kita yang tidak mau mengubah kepada diri yang paling diredai Allah. Kalau sudah tahu ada daging yang halal di dalam rumah, kenapa masih mencari daging yang haram di luar rumah? Kan sahabat-sahabat bijak pula, kan? Tak ustazah, saya tidak mencari daging yang haram. Sekarang sedang mengusahakan untuk menghalalkannya. Tetapi ada halangan daripada daging halal yang pertama. Macam mana tu ustazah? Kenapa daging halal yang pertama menghalang? Kerana dia tahu sudah sekian lama dia tidak dinafkahi. Jadi kebanyakan hari ni yang orang duk menjerit-jerit, rupa-rupanya kerana hal nafkah. Berbelanja kepada perkara yang tidak patut, itu menjadi kesukaan. Berbelanja kepada isteri yang halal dan anak-anak yang menanti nafkah yang halal daripadanya, ini menjadi satu kesukaran. Jadi bagaimana kita nak diangkat sebagai lelaki qawwam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita sibuk mengutamakan nafsu berbanding keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 9, mencintai Allah dan Rasul dengan tulus. Mencintai Allah dengan mana tadi? Saya dah nombor berapa tadi? Sorry. Perbanyak Al-Quran. Nombor 7, berkumpul dengan orang-orang saleh. Betul. Okay, berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang ke-8, menikah. Ini ke-8 menikah. Ustazah tak fokus pada berkumpul dengan orang-orang saleh tadi. Sebab kalau kita berkawan dengan orang-orang saleh, yang ke-7 tadi, kan sat-sat kita tengah duk lepak-lepak dengan dia. Dah azan lah, jom solat dulu, jom. Alah kau ni, aku baru nak tambah gelas yang ke-8 ni. Kan? Tiba si soleh tu kata, dah azan kot. Kita sembahyang dulu, sekejap aku balik, bini aku marah nanti, engkau sambung gelas ke-8. Jadi kita pun akan balik sama insya-Allah. Sebab tu pesan kepada suami, pesan kepada anak-anak, nak berkawan biar dengan kawan yang soleh. Kawan yang soleh insya-Allah akan pimpin kita ke jalan-jalan yang Allah redha. Okay? Yang ke-8 baru masuk menikah yang tadi tu. Yang Ustazah bacakan hadis tadi. Sekarang kita pergi yang ke-9. Mencintai Allah dan Rasul dengan tulus. Allahu Akbar. Surah At-Taubah ayat 24 ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat, panjang. Daripada zaman Ustazah sekolah, Ustazah sangat terkesan dengan At-Taubah ayat 24. Tetapi bila dah dewasa, mengenalnya melalui tafsir Quran dan beberapa buah kitab menjelaskan tentang At-Taubah 24, hati ni jadi sebab. Layak ke aku mendapat syafaat baginda Nabi SAW kalau begini kelaku kita kepada baginda Nabi SAW? Apa kata Allah dalam At-Taubah ayat 24? Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri, bagi orang perempuan yang membaca, makna pasangan suami kita, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Yang ambil remeh hal-hal agama, yang merosakkan agamanya sendiri, yang tak rasa memberatkan hal-hal agama, antaranya bulan Ramadan contoh, tak rasa diperhatikan Allah dari segi tingkah laku, bicara, apa yang diambil oleh tangan, dilangkahkan oleh kaki, hanya sibuk menahan lapar dan dahaga semata. Rugilah kita, kerana di hadapan Allah nanti Allah akan sindir kita. Bukankah engkau dah dapat al-ju' wal atash, lapar dan dahaga ketika di dunia? Kau siap berbuka puasa dengan pelbagai menu, cukup dah tu.
untuk engkau mendapat syurga masuk melalui pintu Ar-Rayyan, Allah batalkan, tidak layak sama sekali. Kerana yang berpuasa ketika itu hanyalah perut menahan lapar dan dahaga. Maka rugilah kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi nafsu yang semakin kurus ini kita latih dan kita didik kepada 9 perkara plus perkara yang ke-10 terakhir. Menghindari pemicu naiknya syahwat. Bagaimana? Nafsu yang tadi Ustazah kata suka makan, suka cakap, suka tidur. Kita blok kesukaannya dengan kurangkan makan, kurangkan cakap, kurangkan tidur. Satu. Yang kedua, apabila kita tahu saya memang tak boleh tengok Facebook orang yang tunjuk gambar suami dia romantik sangat Ustazah. Jadi saya akan balik, saya komplain kenapa suami saya tak romantik. Contoh maka tolong remove kawan-kawan yang terlebih romantik dalam Facebooknya. Sekian dimaklumkan. Begitulah. Sebab saya memang allergic kalau tengok macam tu. Suami dia boleh buat, kenapa suami saya tak boleh buat? Jadi apa yang susahnya? Yang awak nak tengok juga pasal apa? Awak kenal diri awak kan? Kita kenal diri kita. Saya Ustazah memang tak boleh ada huruf S besar dekat handphone saya. Saya rasa memang nak klik aja. Walaupun barang tu saya dah ada kat rumah. Disebabkan tawaran dia 90%. Rugi saya tak beli. Saya tak duduk dengan Atikah ni, tapi Atikah tergelak-gelak dekat situ. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab apa? Sebab kita yang tahu diri kita. Ustazah Zai tahu dah apa yang dia tak boleh tengok dalam hal makan. Oh, aku tak boleh pergi tempat tu. Kau tidak, Jak Yatika kalau cerita sama makan ni, dia memang telan air liur sekejap bulan-bulan puasa. Telan sekejap, okay? Jadi maknanya aku tak boleh tengok gambar ni, tak boleh pergi kedai tu. Maka kita jangan buat. Sebab kita saja yang tahu diri kita. Sebenarnya kita nak design kehidupan orang lain cukup payah. Kita nak kontrol suami kita. Abang jangan pergi kat situ. Jangan kawan dengan orang tu. Sebenarnya mungkin di mata kita kawan dia tu nampak buruk. Tapi kita tak tahu bila dia berkawan dengan suami kita. Walaupun mungkin mulutnya tak berapa kita suka cara bercakapnya. Tapi itulah partner suami kita selalu solat berjemaah. Suami kita jadi makmum, dia jadi imam. Atau begitulah sebaliknya. Sahabat-sahabat, kita tak tahu. Kita tak boleh kontrol anak-anak kita. Mama tak suka. Kalau kamu pakai baju macam ni bagi mama, macam orang tua dah. Anak kita pakai baju macam tu, sahabat-sahabat, sebab dia selesa. Yang kita nak kawal, Allah tak suka kamu pakai baju macam ni. Macam mana boleh ketat kat situ? Yang dekat depan pendek, yang kat belakang pula labuh tudung. Ni ajaran mana pula ni? Oh, ni ajaran fashion zaman 2023 ibu. Kan kita kena lawan. Sebab Allah suruh labuhkan bahagian dada. Kita pula punggung-punggung semua tutup habis litup. Mencecah tanah pun ada belah belakang tu. Tapi belah depan tu sangat-sangat singkat. Yang ni kita kena tegur. Sebab Allah tak bagi. Maka bukan mak punya arahan. Tapi Allah punya arahan. Tapi kalau kita cakap dekat anak kita, mak kan suka pakai tudung bawal, yang kau pakai tudung tenggiri pasal apa? Kita tak boleh paksa anak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak dulu lulusan UIA tau. Yang kau nak pergi UKM tu kenapa? Kita suruh anak kita cakap terus terang. Bila dia cakap terus terang sebab boyfriend kakak pun UKM juga. Jenuh kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebenarnya kita nak kawal bab yang macam mana? Mana yang Allah larang, kita larang. Mana yang tidak ada larangan khusus daripada Allah, Tuhan, kau berikan dia rasa, ya Allah. Dia suka yang macam ni, walaupun dia anak aku, tak sama. Aku suka makan kari pak pusing. Dia suka makan seri muka. Contoh kan, sahabat-sahabat. Kita tak boleh. Begitu juga Atikah, saya selalu share. Bersuami, berpasangan hidup. Kadang jadi gaduh benda macam tu lah. Kenapa abang suka makanan yang saya tak suka ni? Pelik lah. Ustazah Zai selalu macam tu. Kalau nak jadi gaduh tak ada iman, memanglah. Tak faham kenapa abang ni suka sangat makan kat kedai mamak ni. Stres saya. Stres. Sebab memang Ustazah stres tengok dia suka makan kat kedai mamak. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah tak boleh gaduh selagi mana yang dia makan tu adalah halal. Ya Allah, kuatkan iman aku, ya Allah, kan. Abang tak kisah kalau sayang tak teman abang pergi kedai mamak. Dia katakan, dia tak kisah pun. Dia reda sangat-sangat sebab dia tahu isteri dia tak suka. Kalau dia paksa kita, mungkin boleh jadi gaduh walaupun benda kecil.
Contoh lagi, suami ustazah ni kalau nak bagi contoh mudah, kita nak kawal nafsu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, suka sangat tengok bola. Daripada dulu sampai sekarang, dan ustazah ditarbiah untuk minat bola, sampai sekarang gagal. Jadi hanya sekali mula-mula kahwin dulu, ustazah dibawa ke stadium menonton bola. Kan? Bayangkan ketika orang menjerit-jerit gol-gol, dia pandang belah kanan, isteri dia sedang nyenyak tidur. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata inilah pertama dan terakhir. Abang tobatlah home dah, tak bawa dah sayang pergi tengok bola. Ataupun dalam TV sekalipun abang tak nak dah tengok. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia mendera perasaan kita. Kita tak suka. Subhanallah, indahnya bila ku faham, mu faham, barulah faham. Raikan apa kesukaan dia selagi mana tidak menjadi dosa di sisi Allah. Nafsu kita sahabat-sahabat tingkatannya tidak sama. Tapi bila kita mencintainya kerana Allah, kita sama-sama meraikan selagi mana dia duduk dalam redanya Allah. Boleh anak ibu nak main bola, tapi ingat azan asar sekarang awal. Solat dulu baru pergi padang bola. Mak tak reda kalau kamu pergi main dulu, kemudian lepas main baru nak mandi, nak apa, tengok-tengok azan maghrib. Asar pun kamu tak buat. Kena ada disiplin, undang-undang, ketegasan. Selagi mana yang beri makan kepada mereka itu adalah kita. Jangan sampai mereka terlampau biadab dengan ibu dan ayahnya kerana mereka boleh menjawab, mak ayah sibuk pasal apa? Mak ayah punya beras pun saya beli tahu. Jadi hari ini ibu ayah, pendidikan daripada dalam rumah. Pendidikan daripada dalam diri kita sendiri. Ajari erti disiplin, ajari erti akhlak, ajari dalam hidup ini semua ada undang-undang. Dan undang-undangnya adalah berpandukan kepada Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Follow semua 10 perkara antaranya, insya-Allah menguruskan nafsu, menggemukkan iman. Kita tahu di mana keadaan diri kita. Nak berkawan dengan orang yang macam mana, kita boleh jadi baik. Nak berkawan dengan orang macam mana, kita mudah tergelincir. Nak duduk dalam grup yang mana, dalam circle yang mana. InsyaAllah semua itu akan mendorong diri kita menjadi hamba yang semakin gemuk imannya, auto kuruslah nafsunya. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Silakan jika ada pertanyaan secara dalam chat, Ustazah tolong bacakan mana yang Ustazah mampu jawab. Yang tak mampu, ramai pensyarah di UIA yang boleh tolong jawabkan insya-Allah. Bismillah. Peringatan yang mudah-mudahan membakar semangat kita, termasuk diri saya untuk tingkatkan amal ibadah di waktu bulan Ramadan saya mulia ni. Semoga ini bukanlah Ramadan yang terakhir waktu kita semua. Kepada semua penonton, muslim dan muslimat, sekiranya ada sebarang kemusyrikan yang anda ingin kemukakan, boleh type di ruangan YouTube kali ini. Masih mengizinkan, insyaAllah saya akan bacakan semua soalan. Okey Ustazah, saya ada terima beberapa soalan, saya akan bacakan ya. Yang soalan yang pertama, saya melihat sekarang telah menjadi trend di sosial media yang mana ada beberapa video atau gambar di bazar Ramadan atau di mana sahaja. Sebagai contohnya, seorang lelaki ada terjumpa seorang perempuan di situ dan mungkin berminat kepadanya. Terus dibuat video perempuan tersebut dan buat naik di sosial media tanpa pengetahuan perempuan tersebut. Apa pandangan dan nasihat Ustazah mengenai ini? Baik, jawapannya konten. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, konten. Bukan sahaja itulah setakat anak-anak muda. Soalannya adalah dia suka dekat perempuan tu, dia terus jadikan, terus viralkan benda tu. Sedangkan perempuan tu tak tahu pun. Sebab itu, satu, sahabat-sahabat dirahmati Allah di pihak yang lelaki, minta maaf sebut kalau kamu punya iman, tindakan kamu tidak begitu. Sebab bukan begitu caranya untuk mendekati seorang wanita. Kalau kamu di pihak wanita yang kita rasa macam dianiaya, kenapa kita membiarkan diri kita untuk dibegitukan? Kalau kita nampak ada lelaki yang dah menghalakan kameranya kepada kita, kadang-kadang Atikah salah kita orang perempuan ni. Dia jadi syok pelik lah bila orang lelaki duk hala kamera kat dia. Padahal orang lelaki tu selfie kat muka dia, bukan ambil gambar orang tu pun kan. Dia syok sendiri. Alah, janganlah ambil gambar kita, janganlah ambil video kita. Sekali budak lelaki tu kata, tak lah aku tengah selfie ni. Kan dah besar malu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanya elok-elok. Kau tadi ambil video, ambil gambar tu, ambil gambar kami ke, ambil gambar aku ke? Kan untuk apa?
Sebab tu ustazah teringat, ni cerita masa ustazah termelangkah kaki ke bumi Paris. Kan bukan Paris ya, Paris. Tiba-tiba ustazah kan suka nampak muka budak-budak cabi-cabi kan, ambil gambar. Orang yang bawa ustazah ke sana, ustazah cepat delete ustazah. Ustazah boleh kena saman ni ambil gambar budak-budak ni kat sini. Wih, biar betul. Takkanlah saya nak suka-suka je. Comel sangat budak ni. Tak boleh ustazah, kat sini mak ayah dia sangat sensitif. Saya kata ini negara orang yang bukan Islam. Sahabat-sahabat rahmat Allah. Kita kat sini selamba je siapa je nak ambil gambar dengan dia. Lalu dia tak sedar itu dijadikan konten yang menjatuhkan maruahnya dia sendiri. Jadi baik anda lelaki, perempuan, kamu berdosa di sisi Allah dan menjadi satu perkara yang menyalahi hak. Sebab tu bila ustazah sendiri dijumpa di mana-mana, kadang-kadang terkejut juga orang lelaki. Ustazah Muzayanah kan ambil gambar boleh? Alamak, selalu orang perempuan. Kita terkejut. Jadi ustazah kata boleh, insya-Allah datang dengan siapa ni? Datang dengan isteri. Panggil isteri sekali. Oh, saya seorang ustazah, baru nak suruh ustazah carikan jodoh. Saya tak ada isteri. Jadi memang panggil budak kecil tu, mai duduk tengah-tengah antara kita. Janganlah ustazah, kau orang kata anak kita pula. Perasan pula budak ni. Jadi maknanya ustazah suruh cari seorang dua orang. Jangan bergambar antara lelaki dan perempuan. Jangan ambil apa video yang tak ada kena mengena. Sebab orang sekarang ni terlebih bijak, tanpa keizinan kita, mereka boleh rosakkan maruah kita, calarkan maruah kita. Jadi di pihak lelaki atau perempuan, kalau mereka tidak kembalikan kepada Allah, kedua-duanya berdosa. Wallahu a'lam. Apakah hukum berdoa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah bulan ini tak datang haid supaya boleh puasa penuh? Baik, Masya Allah, soalan yang baik. Amalan orang yang datang haid kalau dia tak boleh berqiyamul lail. Sebenarnya qiyamul lail ni kita kena faham menghidupkan malam. Contoh bagi seorang wanita yang haid, dia pesan kat suami dia, bang, besok sahur dengan anak-anak ya, semua dah ada bawah tudung saji tu. Abang tinggal panaskan nasi je. Kemain lagi. Lepas tu awak kan, lah orang ABC kan, buat apa nak makan pula sama, nanti saya kan nak sarapan. Rugi. Bangun sahur dengan niat menyiapkan juadah orang yang nak bersahur, kemudian sembang-sembang layan anak, layan suami, itu pun sepertinya orang yang sedang mendapat pahala qiyamul lail. Kemudian orang mungkin membaca ayat suci Al-Quran, kita bertadabbur Al-Quran dengan membaca terjemahan, tafsir dan sebagainya. Kemudian paling kurang kita berada di atas pembaringan kita, banyakkan zikrullah. Tapi kita kenal diri kita, zikir sambil baring kompom, bismikallahumma ahya wa amut. Jadi kita pun bersihkan diri kan, ambil wudu, kita mandi, bersihkan diri, kemudian kita duduklah. Aku nak duduk dekat meja study aku ni untuk tempoh 5 minit. InsyaAllah dapatlah 100 kali selawat. Contoh. Tetapkan. Kalau kita tak usahakan begitu, memang tak dapat apa-apa. Dan paling rugi bagi orang yang tak boleh berpuasa, kalau dia tak ambil peluang untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini saya memang sungguh-sungguh kempen di mana-mana. Wanita yang haid, tolong plan. Tarikh mana kamu haid, kumpul duit. Paling kurang 1 orang kita bagi makan orang berbuka puasa pada waktu kita haid. Sebab dia berbuka puasa dengan makanan ataupun air yang kita bagi nanti, kita dapat pahalanya berpuasa seharian tanpa mengurangkan pahala dia berpuasa. Sangat rugi. Jadi kalau nak minta Ustazah Zai belanja, kena tahu bila tarikh haid Ustazah. Ustazah, saya anak yatim piatu kan. Sebab Ustazah mencari, setiap kali Ustazah haid, Ustazah mencari siapa aku nak bagi makan hari ni. Mampu seorang-seorang lah. Dah ada pendapatan, cari mungkin bagi makan dekat masjid. Tarikh kita tarikh kita datang haid. 100 orang kita nak buat majlis berbuka puasa. Ambil ruang dan peluang itu insya-Allah. Dan salahkah berdoa ataupun mengambil pil tahan haid untuk tidak haid pada bulan Ramadan? Tidak salah, kerana itu salah satu ikhtiar dan doa. Tapi bila datang juga haid, jangan apa datang, ya Allah aku tak reda dengan haid ini. Tiba pula. Yang nak beri itu adalah Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, berdoa, berikhtiar tidak salah, kerana doktor pun kata hukumnya, doktor membolehkan dan kita rujuk, muzakarah menyatakan bahawa dia adalah harus.
Sahabat-sahabat macam orang nak pergi umrah, dah bayar mahal-mahal. Boleh ke Ustazah ambil piltahan haid? Boleh. Tapi Ustazah cerita terus terang pengalaman Ustazah lagi ambil, lagi jadi cacar marba. Dia keluar sikit-sikit, lepas tu keluar lagi banyak selambak, dah tak tahu mana haid, mana istihadah. Jadi terpulang kamulah. Sebab kalau kamu datang haid, hanya tak boleh berpuasa solat. Ibadah lain semuanya kamu boleh buat. Jadi redha dengan apa yang Allah beri, itu juga ibadah walaupun kita belum buat apa-apa ibadah. Subhanallah. Semoga Allah beri faham insya-Allah. Okey, soalan yang terakhir insya-Allah untuk hari ini. Di bulan Ramadan ini, kadang-kadang di penghujung hari sudah rasa penat dan lapar, dan emosi pun jadi cepat marah dan sensitif. Soalan saya, bagaimana nak didik hati supaya jadi lebih penyabar, terutama dalam keadaan diri tengah penat dan lapar? Okey, baik. Sebenarnya Atika dan sahabat-sahabat dalam talian, depan Ustazah ni ada ramai sangat di Masjid Al-Abrar, Taman Peruda, Sungai Petani, Kedah. Lepas habis ni Ustazah terus gerak balik ke KL. Setelah 4 hari Ustazah jauhlah ilmu di sini, masya-Allah. Jadi terima kasih kepada pihak IIUM yang kami tumpang ilmu. Jadi 3 soalan ini ibu-ibu kita di sini juga dapat pahala. Dan saya percaya soalan terakhir yang mereka tak dengar, saya akan perdengarkan ini adalah jawapan untuk semua kita sebagai penutuplah kepada kuliah kita pada hari ini. Yakni, lagi sampai ke penghujung, lagi hilang sabar Ustazah. Macam mana nak buat ni? Penat sangat beribadah. Rasa macam dah tak larat dah. Sahabat, cukuplah Ustazah meniru nasihat Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Ingatkan dirimu tentang syurga. Ingatkan dirimu tentang syurga. Puasa kita ni bukan puasa yang sia-sia. Kalau kita mengharapkan redanya Allah dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga. Kejut anak bukan yang sia-sia. Siapkan juadah bersahur berbuka bukan yang sia-sia. Hatta semua perkara, siam, qiyam, banyak diam, walaupun geram nak bercakap juga ni, tapi kita memilih untuk diam, itu juga bukan yang sia-sia. Kenapa kita sanggup bertahan dan buat semua itu? Kerana kita nampak syurga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak ada ilmu tentang syurga, tidak ada ilmu tentang janji-janjinya Allah dan Rasul, kita memang mudah penat. Sepertinya kita buka Waze. Kan tiba-tiba suami kata, kita nak klik where to, nak ke mana ni? Taklah abang fikirlah sendiri. Tengah merajuk kan macam tu jawapannya. Abang fikirlah sendiri. Suami pun kata, tadi dia yang ajak aku keluar. Lepas tu aku pun tak tahu nak tekan ke mana. Bawa je lah kereta tu, nanti tahulah kereta ni nak berhenti kat mana. Agak-agak sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami tu pening kepala ke tidak? Cenyilah perangai isteri saya Ustazah. Dia ajak keluar, bila tanya nak ke mana, kan asyik tanya, abang fikirlah sendiri. Lepas tu bila saya dah berhenti depan shopping yang tempat dia suka tu, siapa suruh pergi sini? Kita tak cakap pun nak pergi sini. Kita sebenarnya nak pergi tempat tu dah kena patah balik pula Ustazah. Macam inilah orang perempuan, saya tak faham, dia kata. Ni betul kisah benar Atikah, ada orang mengadu ke Ustazah ni. Jadi kalau kita tak faham kenapa kita kena puasa, kita tak faham kenapa kita kena bangun malam untuk qiyam baca Al-Quran sedekah setiap hari, memang kita mudah penat. Sahabat, kita tak dapat jawapan pada 15 Ramadan ini. Kita hanya dapat jawapan apabila kita pulang ke kampung akhirat. Ya Allah, aku dapat masuk ke dalam syurga-Mu ini dengan mudah. Pahala amal aku yang mana ni ya Allah? Dulu masa Ramadan, orang duk kecam, kutuk engkau macam-macam. Tapi engkau memilih untuk diam. Sebab apa? Sebab habis Ramadan pun, engkau tetap menahan. Bersabar dengan apa yang orang buat pada engkau ni. Tidaklah engkau menjadi hamba Ramadan, tetapi asbab Ramadan engkau menjadi hamba Allah yang terbaik. Ini yang kita nak. Sebab kejayaan yang kita dambakan bukan kejayaan dunia, tapi kejayaan apabila telah disyurgakan oleh Allah. Kita nampak gagal sebab puasa ni kita tak dapat ikut orang ke sana sini. Kita tak macam kawan-kawan kita yang tak jaga ibadah, nampak macam rugi. Tidak gagal namanya kalau kita tidak dinerakakan oleh Allah. Jadi untuk menghindarkan kegagalan di akhirat, tolong belajar berpenat-penat di dunia untuk mengharapkan rehat yang panjang di akhirat. Mudah-mudahan itulah kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan dimaafkan segala silap. Insya-Allah lain waktu kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.